Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. So hari ini kita akan sambung kita punya subtopik hari yang lepas, iaitu penghantaran impuls dalam sistem saraf. Ini merupakan bahagian 2. So pada kali ini pelajar pada akhir sesi ini pelajar diharapkan dapat berkomunikasi mengenai proses penghantaran impuls merentasi neuron. Yang kedua, boleh memerihalkan kesan pestisid dan dadah terhadap fungsi saraf. Dan akhir sekali, berkomunikasi mengenai penyakit berkaitan saraf neurologi. Okey, dalam video sebelum ni, cikgu ada ceritakan bahawa sel saraf ini dia bercantum di antara satu sama lain bagi membentuk sistem saraf. So, cikgu nak tunjuk kat sini kat mana dia bercantum. Okey, kalau kamu tengok dalam rajah ni, kita ada 2 sel saraf. Okey, so ini merupakan sel saraf yang pertama. Dan yang ini merupakan sel saraf yang kedua. So, titik pertemuannya adalah di bahagian sini. Kalau kamu tengok semalam pun kamu dah buat. Semalam pun kamu dah buat. Okey, di mana kamu dah bina model 3D neuron. So, situ kawasan pertemuan dia. So, kita ada dendrit di sini. Kita ada dendrit dia di sini. Dendrit sel yang kedua. Kita ada dendron dan juga kita ada badan sel yang kedua. Okay, so sel yang pertama bergabung dekat bahagian, bercantum dekat bahagian sini ni, bonggol sinaps. So, bonggol sinaps akan melekat sama ada kepada dendrit ataupun kepada dendron ataupun straight ke badan sel. Okey, sebab di sinilah senang cakap terminal penerimaan impuls. Sebelum impuls tersebut akan bergerak menerusi akson dengan caranya dia melompat daripada nodus remvia kepada nodus remvia yang lain. Kan macam ni ada lompat. Alamak, tak boleh lompat lah pula. Lompat sampailah dia pergi ke bonggol sinaps. Dan seterusnya daripada bonggol sinaps ini dia akan bercantum kepada dendrit ataupun dendron ataupun badan sel saraf yang seterusnya. Okey, kita seterusnya tengok kepada penghantaran impuls saraf. So, impuls saraf ni bergerak dalam satu arah sahaja. Maksudnya saraf dalam sel tu akan menerima impuls di bahagian dendrit dan akan dihantar kepada hujungnya adalah bonggol sinaps. So, penghantaran impuls saraf ini berlaku melalui dua cara. Yang pertama adalah secara elektrik. Secara elektrik tu ialah yang berlaku di sepanjang neuron lah. Yang cikgu tunjuk sebelum ni yang melompat tu kan. Impuls tu dia bergerak secara elektrik. So, dia melibatkan perubahan cas pada membran di dalam sel saraf. Yang kedua, ini yang penting iaitu secara kimia. Secara kimia ni berlaku di sinaps. So, apa itu sinaps? Sebelum ni kamu jumpa perkataan bonggol sinaps kan? So, sinaps itu adalah ruang kosong di antara bonggol sinaps dengan dendrit ataupun dendron ataupun badan sel. Okey, sebab cikgu cakap sebelum ni dia melekatkan. Dia sebenarnya bukan melekat tau, tapi dia macam tak berapa bercantum, ada ruang. So, ruang itu kita panggil sebagai sinaps. So, ini melibatkan neuropemancar, iaitu melibatkan penghasilan bahan kimia. So, seterusnya kita tengok proses penghantaran impuls saraf melintasi neuron. So, dekat rajah sini kita ada ini. Okey, ini merupakan
bonggol sinaps, neuron pemancar. Di sini merupakan dendrit neuron penerima. Okey. So, step yang pertama adalah impuls saraf tadi melompat-lompat kan, dia akan dihantar pergi ke bonggol sinaps. Okey, sampai saja impuls saraf di bonggol sinaps, vesikel sinaps akan dirangsang dan membebaskan neuron pemancar ke dalam sinaps. Ini kawasan ni yang kita panggil sebagai sinaps. Yang kosong ni. Kosong kat tengah ni kita panggil sebagai sinaps. So, vesikel sinaps akan dirangsang untuk membebaskan bahan kimia ke dalam sinaps lah. Okay, so yang warna biru ni, merupakan mitokondria. So, mitokondria berfungsi untuk membekalkan tenaga supaya impuls saraf dapat merentasi sinaps. Okay. Kemudian, neuro pemancar akan merentasi sinaps ke dendrit neuron penerima. Okey, dah sampai kat sini penerima. Okey. Dan bila sampai di sini, gabungan neuro pemancar dengan reseptor pada neuron penerima akan menghasilkan impuls elektrik yang baru. Okey. Dan akhir sekali, penghantaran impuls merentasi sinaps akan melibatkan pertukaran impuls elektrik kepada impuls kimia dan pertukaran impuls kimia kepada impuls elektrik. Okey, senang cakap. Fungsi dia kat sini apa yang berlaku adalah perubahan bentuk impuls saraf. Okey, bila dia berada pada neuron, dia punya impuls saraf adalah berbentuk elektrik. Okey. So bila dia sampai kat sinaps, dia akan bertukar kepada kimia. Dan apabila dia masuk semula ke neuron seterusnya, dia akan bertukar semula kepada bentuk elektrik. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada jenis sinaps. So, sinaps ni ada dua jenis. Yang pertama adalah sinaps excitatory dan yang kedua adalah sinaps inhibitory. So, sinaps excitatory ini berfungsi meningkatkan potensi tindakan impuls saraf. Setakat mempercepatkan pergerakan impuls saraf. Manakala sinaps inhibitory pula, dia mengurangkan potensi tindakan impuls saraf. Maksudnya dia melambatkan pergerakan impuls saraf tu. Okey. So, neuro pemancar pun ada dua jenis, bahan kimia ada dua jenis. Yang pertama adalah excitatory juga dan yang kedua adalah inhibitory. So, untuk neuro pemancar excitatory, contohnya adalah acetylcholine, dopamine, histamina. Ini semua jenis-jenis hormon. Okey, macam hormon dopamine ni, hormon gembira. Hormon gembira, okey. So, dia berfungsi untuk meningkatkan potensi tindakan impuls saraf. Maksudnya, dia akan mempercepatkan impuls saraf tu dihantar. Okay. So, apa jadi kalau berlaku kekurangan neuro pemancar jenis ini? So, kekurangan dia akan menyebabkan kesukaran, kawalan otot, hilang ingatan, kurang daya tumpuan. Macam apa? Setengah-setengah orang tiba-tiba dia macam lambat pick up kan. Itu adalah contoh-contoh situasi di mana tiba-tiba neuron dia kekurangan neuro pemancar jenis excitatory ni. Okey. So dia jadi macam slow mo sikit. Okey. Dan yang kedua adalah inhibitory. So contoh dia adalah GABA, gamma aminobutyric acid dan juga glycina. So, kalau jenis bahan kimia ini berkurangan dalam neuron, apa yang berlaku adalah kemurungan, skizofrenia, gangguan tidur. Ini sebab sepatutnya hormon ini dia memperlahankan tindakan impuls. So, bila dia gagal memperlahankan tindakan impuls jadi cepat. Itu yang jadi kita macam kemurungan. Skizofrenia ni orang kata ada masalah kecelaruan identiti dan juga gangguan tidur. Gangguan tidur ni tak boleh tidur. Sebab apa tak boleh tidur? Sebab neuron dia aktif. Sepatutnya dah waktu rehat tapi sebab kekurangan neuro pemancar jenis inhibitorik ni yang menyebabkan neuron dia tak boleh berehat tu, yang jadi macam dia tak boleh tidur. Seterusnya kita tengok kesan pestisida dan dadah terhadap fungsi saraf.
So apa tu pesticide? Pesticide ni adalah racun serangga, racun perosak, racun rumpai. Itu semua adalah jenis pesticide. Manakala dadah pun kamu tahu kan, dadah ni kebanyakannya kita boleh temui di dalam ubat-ubatan lah. So dadah ni ada dua jenis, satu dadah perangsang, satu dadah yang penindas. Dadah penindas. Sebenarnya ada 4 jenis. Ada sekarang ni ada satu lagi dadah rekreasi. Yang ice baby tu kan. Dadah rekreasi, orang ambil dadah untuk suka-suka. Tapi sebenarnya dadah ni ada fungsi dia. Kalau contoh dadah perangsang ni contoh macam steroid kan. Steroid ni kalau macam atlet ambil steroid, dia akan menyebabkan otot-otot atlet ni semakin kuat. Semakin kuat, tindakan dia cepat. Okay, kalau macam hormon penindas ni adalah contoh dadah penindas ni contohnya macam dadah yang boleh menyebabkan contohnya adalah bius. Macam ubat bius tu, okay, dia akan mengurangkan rasa sakit. Ubat tidur tu jenis dadah penindas. Tapi bila salah guna tu yang jadi macam high aja tu kan, tak boleh fikir apa, relax saja. Itu sebenarnya salah guna dadah lah tu. Okay. So kita tengok kesan dia terhadap fungsi saraf. So kalau kita mengalami pendedahan secara berterusan pestiside, pendedahan berterusan ni macam contohnya kita ni bekerja dalam bidang perladangan. Lepas tu bila waktu sembuh racun tu kan, kita tidak pakai penutup hidung. Jadi pestiside tu masuk menerusi kita punya sistem pernafasan. Kadang-kadang dia boleh meresap masuk menerusi kita punya kulit sebab kita ada rongga yang terbuka kan. Dan juga penyalahgunaan dadah, contohnya tadi tu Cik cakap tu kan, dadah yang sepatutnya kita gunakan untuk dalam bidang perubatan tapi salah guna. Kita guna untuk rekreasi, yang nak bagi kita happy-happy, nak bagi kita high kan. Salah guna dadah tu semua. Sebab bila kita kata salah guna dadah, maksudnya kita ambil dia pada dos yang tidak bersesuaian. Mungkin kita ambil dos yang banyak kan. So yang pertama, dia boleh menyebabkan kebocoran neuropemancar dari vesikel ke cytoplasma. Okey, neuropemancar bocor. Maksudnya sentiasalah terpancar, dihasilkan neuropemancar ni. Yang kedua, dia boleh menghalang atau mempercepatkan rembesan neuropemancar ke dalam sinaps. Patutnya dia cepat, dia lambatkan, dari yang patutnya dia lambatkan, dia jadi cepatkan pula. Sebab sinaps tadi ada dua jenis kan, cikgu cakap. Satu yang mempercepat, satu yang memperlambat. Yang kedua, merencat pembentukan neuropemancar. Dia tak menghasilkan langsung bahan kimia. Jadi bila tak terhasil kat situ, apa jadi? Impuls dalam bentuk elektrik tidak dapat ditukarkan kepada bentuk kimia. Jadi dia tidak boleh merentasi neuron. Dan akhir sekali, menghalang gabungan neuropemancar di reseptor neuropenerima. Maksudnya dia tak boleh, neuropemancar tak bergabung dekat reseptor neuropenerima, jadi impuls yang dalam bentuk kimia tadi tidak ditukarkan kembali kepada elektrik. Jadi bila dia tidak ditukarkan kepada elektrik, dia tidak dapat bergerak merentasi neuron. Seterusnya kita tengok penyakit yang berkaitan sistem saraf. Kat sini dia bagi dua contoh. Yang pertama adalah Alzheimer dan yang kedua adalah Parkinson. So Alzheimer ni adalah berpunca daripada penyusutan tisu otak dan juga kurangnya rembesan asetilkolina di dalam otak. Okey. So Alzheimer ni merupakan salah satu punca kepada faktor-faktor yang menyebabkan nyanyuk. Alzheimer ni bukan nyanyuk, tapi dia antara faktor yang boleh menyebabkan nyanyuk lah. Okay, so antara faktor-faktor yang menyebabkan Alzheimer ni adalah yang pertama penuaan. Macam biasa, semakin tua, semakin banyak tisu-tisu, tak kisahlah otak ke otot ke, yang akan menyusut. Seterusnya adalah faktor genetik. Maksudnya kita ada keturunan Alzheimer. Mungkin moyang kita dulu ada Alzheimer, jadi kita pun kena Alzheimer juga. Dan lain sekali adalah gaya hidup dan persekitaran. Maksudnya gaya hidup ni dia pengamalan, mungkin pernah ambil dadah ataupun mungkin terdedah kepada pestiside yang berterusan. Ini antara punca-puncanya lah. Okay, so simptom dia adalah Alzheimer ni yang pertama, dia hilang ingatan. Dia hilang ingatan, dia tak ingat. Bila tanya nama, tak ingat. Mula-mula tanya ingat, lepas tu tanya kali kedua tak ingat. Hilang ingatan. Okay. Ataupun bila tanya rumah kat mana, tak ingat. Kan. Padahal dia keluar daripada rumah, bila nak balik lupa jalan. Dia hilang ingatan. Yang kedua adalah kemerosotan pemikiran. Kemerosotan pemikiran ni maksudnya dia tak boleh fikir. Contoh macam nak terkencing tapi dia tak boleh pergi toilet.
Sebab dia tak ada fikir yang kencing kena pergi toilet. Okey, so kemerosotan pemikiran. Dan lain sekali adalah kurang tumpuan. Dia tak fokus. Kalau bawa kereta boleh tiba-tiba pergi langgar pokok. Bila tanya, kenapa langgar pokok? Ya ke saya langgar pokok? Saya rasa saya bawa tegak macam tu. Okey. Okay, seterusnya adalah penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson ni yang jenis gegar-gegar tu, menggeletar. Ada satu orang yang popular ni yang ada sakit Parkinson, yang paling popular tu, Muhammad Ali, peninju tu. Dia ada sakit Parkinson lah. Okay, so apa yang berpuncanya adalah kekerasan arteri cerebrum. Okay, kat dalam otak ada bahagian cerebrum, arteri kat dalam tu mengeras. Okay, so yang kedua puncanya adalah kurang lapisan dopamin di otak. So faktor dia adalah penuaan, sama macam asma, dan gaya hidup dalam sekitar. Yang ni tak ada faktor genetik. So kalau kamu ada keturunan Parkinson, jangan risau, kamu tak akan kena Parkinson kecuali memang kamu ada faktor yang sosial macam gaya hidup dalam sekitaran. Contohnya kalau macam Mama Ali tu, dia sebab selalu sangat kena tinju kan kat bahagian kepala, tu yang jadi masalah tu timbul sebab dia ada banyak kecederaan. Okey, seterusnya kita tengok simptom Parkinson, dia akan menggeletar. Dia menggigil yang tak boleh kontrol. Tiba-tiba dia gigil macam tu berterusan, secara berterusan. Kelemahan otot dia lemah. Okey, dan masalah keseimbangan dan juga koordinasi badan. Selalunya orang yang sakit Parkinson ni dia tak boleh berjalan sendiri. Dia kena sama ada dibantu orang ataupun dia menggunakan tongkat sebab dia tak boleh imbang badan dia. Anytime dia boleh jatuh sebab dia memang tak boleh kontrol dia punya otot sudah. Okey. So, dengan berakhirnya slide tadi, maka berakhirlah subtopik kita yang pertama. So, cikgu harap kamu dapat manfaat sepanjang perbincangan kita pada hari ini. So, jangan lupa subscribe di YouTube channel cikgu. Kita jumpa lagi untuk subtopik akan datang. Bye. Assalamualaikum.